akan payment tu tak tahulah. Tapi setakat ni masih lagi free. So kita boleh gunalah. So data studio ni ada lagi tools-tools yang lain untuk kita buat visualization report sebenarnya. Susah nak sebut. Okay, banyak lagi tools-tools yang lain. Contoh macam Tableau, Power BI, even apa Metabase. Tapi ada yang tools-tools ni yang berbayar. Macam Tableau berbayar, Power BI berbayar, Metabase free tapi cara penggunaan dia agak teknikal sikit lah. So dia banyak menggunakan macam kata kod-kod saya tak pastilah sebab saya pun tak banyak explore ke Metabase tu. Okay. So saya banyak explore ke Tableau. So basically uh, Google Data Studio ni adalah untuk kita buat satu report yang nice untuk kita present kat end user lah. Contohnya end user selalunya yang tengok report ni selalunya bos-bos lah. So basically daripada data yang kita collect, data yang kita ada, and then kita buatkan dia satu report supaya kita senang untuk baca report tu. Clear eh? Okay. Okay, so bila kita pergi tag Google Data Studio, so kita akan dapat jumpalah dekat Data Studio punya ni, kita klik je Google Data Studio Overview. Kita klik. Okay. So bila kita klik, eh, sekejap. Okay. So bila kita klik, dia akan keluar macam ni lah. Satu dashboard Data Studio. Dashboard dia, dia punya paparan homepage dia tu sama macam Excel, sama macam yang lain-lain lah. Macam Drive pun juga. Kita ada create kat belah kiri ni, kita ada research, share with me. And then kita ada suggestion-suggestion yang tutorial report atau dan sebagainya lah. Okay. So kat sini clear eh? Okay. Next, so saya akan go through satu-satu lah. Basically, sebab yang ni pun kita just buat sebagai untuk beginner kan. Okay, so bila kita dah buka dashboard ni, lepas kita dah login sebagai account kita semuanya dan sebagainya. And then kita akan nampak dashboard macam ni. Okay, bila kita nampak dashboard macam ni, kat belah kiri tu kita boleh nampak ada butang create. Butang create ni adalah kita nak buat create lah. Create report tu lah. And then kita ada recent, kita ada share with me, own by me dan trash. Yang ni macam biasalah. Macam kita kat drive juga, ada mungkin yang kita share, dia akan keluar kat sini lah. Ataupun orang share yang kita boleh nampak kat sini lah. Kalau macam kata own by me ni, apa yang kita buat lah. Tapi ada yang share, ada yang tak share. Macam tu. So recent ni yang terbaru lah. Okay. Yang dekat belah atas ni, dia ada 3 tab. Dia ada report, data source dan explorer. So report ni adalah dia akan keluarkan semua report-report yang kita buat ataupun yang template-template lah. Mungkin yang tak pernah masuk ataupun tak pernah buat data studio ni, dia akan tunjuk kosong je. Dia akan tunjuk yang sini je, start with template ni. Dia akan tunjuk blank report, tutorial report dan yang ni lah simple-simple je. Macam saya mungkin saya ada dah buat, so adalah sikit-sikit data tu kan. Okay, next kita pergi ke data source. Data source ni adalah kita punya data, source data tu. Data balik kan. So basically data source ni adalah kita punya data yang kita ambil daripada mana. Okay. Data Studio ni dia ada support beberapa jenis data yang disupport lah. So nanti kita tengok apa konektor-konektor yang kita boleh pakai untuk apa connectkan dengan Data Studio ni. Okay, next kali Explorer ni tak ada apa sangat pun. Klik button tu advance. So sama je lah macam apa report ni. Okay. So dekat bawah ni kita ada start with template, kita ada Data Studio, and then bawah ni ada list lah yang data-data kita perlu buat. Okay, semua dah download Data Studio punya data yang ni. Dah sampel data head start Malaysia ni. Yang ni data sampel je, bukan data betul ke apa ke yang saya buat and just kita random je buat benda tu. Okay. So kalau semua dah, okay, saya proceed okay. Next kita boleh tekanlah blank report Data Studio ni. Okay. Bila kita klik blank report Data Studio ni, dia akan load lah kita punya report je. Okay.
So benda pertama yang apa orang kata, yang benda pertama yang bila kita kita klik pada blank report tu, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar add data to report. Ini yang akan saya kata data-data yang kita boleh connect, yang connector-connector dia tu. Okay. So kita boleh scroll kat bawah ni, kita boleh tengok, kita boleh connect dengan Google Analytics kalau kita ada Google Analytics punya account. Kita boleh connect dengan Google Ads, kita boleh connect dengan Google Sheet, BigQuery, File Upload, Campaign Manager dan macam-macam lagi. Okay. So kita boleh connect juga dengan MySQL. Mungkin ada yang apa orang kata, mungkin ada yang buat sistem ataupun dia boleh access ke database, and then kita nak buat report berdasarkan database tersebut. Okay, so kita boleh masuk MySQL, kita boleh masuk PostgreSQL. And then kita ada YouTube Analytics pun boleh kita buat. Maksudnya kan kalau kita buat account Google, YouTube sekarang ni kan ramai buat YouTube kan. So YouTube sendiri ada sediakan analytics dia sendiri, kalau kita masuk kat YouTube Studio. Tapi kalau misalnya kata kita nak buat analytics kita sendiri pun boleh. Kita boleh connectkan dengan YouTube Analytics. And then dan bawah-bawah ni macam-macam lagi lah connector yang mungkin ada orang yang buat connector. Ni dah part lain lah. Yang ni dah advanced lah. Saya guna yang atas je. Okay. Okay. So sekarang ni kita data yang saya bagi tu adalah dalam bentuk CSV. Dalam bentuk CSV. So kita akan gunakan fungsi file upload ni. Data connector file upload. Okay, kita boleh gunakan Google Sheet. And kalau misalnya kata nak guna Google Sheet pun tak ada masalah. Yang siapa yang rasa macam malas nak download, buka je pakai Google Sheet and then kita connectkan Google Sheet. Tapi hari ni saya akan ajar menggunakan file upload sebab kebanyakannya saya rasa banyaknya yang pakai guna Excel and tak ramai yang guna Google Sheet. Tak pasti kalau salah betulkan saya. Tapi yang saya tahu ramai yang gunakan file upload. Okay, so bila pakai file upload, file tu mestilah dalam bentuk CSV. CSV tu bermaksud comma separated value. Okay. Okay, mungkin ada yang jarang-jarang apa kata, jarang-jarang pakai Excel. So kata macam mana pula nak dapat Excel apa CSV punya file ni kan. Okay, kita buka je Excel. Kita buka Excel ataupun kita apalah buka. Kita buka je data ni. Sekejap. Saya buka data je Download data. File. Okay. So mungkin ada orang yang mungkin tak tahu lah macam mana nak convert jadi CSV sebab yelah selalu kita guna Excel, kita save terus jadi Excel file kan ataupun file XLSX tu kan. Tapi kita tak tahu, tak pernah dengar pula CSV punya data kan. So saya akan tunjukkan lah. Okay. So contohlah kita ada satu satu Excel macam ni. Satu data Excel macam ni. Okay. Kalau kita nak savekan dia sebagai CSV, kita pergi dekat kita boleh pergi kat save as ataupun kita boleh pergi kat export. Kalau kita pergi kat save as, kita pergi dekat bila dia keluar macam ni kan, kita cari bawah ni selalunya dia punya apa kata yang save tu adalah bentuk XLSX ni. Yang standard lah, Excel file lah. So kalau kita nak CSV, kita cari CSV UTF-8 comma delimited ataupun kita boleh pergi ke CSV comma delimited. Okay. So kalau kita klik kat sini, nanti kita save je. Okay. Okay. Satu lagi, bila kita buat data, make sure data tu adalah data raw, data mentah. Sebab kalau kita pakai data yang telah diolah, kemungkinan untuk kita dapat report yang tepat tu susah sebab data tu dah diolah. Okay. Contoh kalau misalnya kata kita dapat satu file Excel, lepas tu kita nampak ada kolom yang dah apa kata, dah merge ke, dah apa, dah susu cantik ke, dah ada tajuk title tu, data-data apa benda-benda macam tu sebenarnya tak sesuai untuk kita buat report sebab dia akan mengganggu. Sebab bila kita cakap pasal report ni, dia akan baca column and row satu persatu. Okay, so sebaiknya bila kalau ada data-data tu, kita massage lah sikit data tu, kita cleankan sikit data tu.
So kalau contoh lah, contoh kalau misal kata kita contohlah mat, mat, uh, saya minta maaf kalau misal kata saya berulang daripada bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Okey, 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 contoh. boleh. Contohlah kita ada macam macam ni kan. Kita ada tajuk title atas ni kan. Kalau boleh kita delete je benda ni. Sebab kita tak perlukan dia. Kita tak perlukan dia and then yang mana yang kosong ni kita delete je. Biar dia cantik data tu biar satu macam ni je. Faham kan? So basically setiap satu satu row adalah mewakili satu data. Maksudnya kolom ni mewakili ni name, let, long, staff capacity, amenity, change ID, emergency dan sebagainya. Dan satu row ni mewakili satu data. Maksudnya contoh kedai satu Malaysia ni adalah data dia. Tu. Okay, clear? Alright. So bila kita dah dapat data yang clean macam ni, kita dapat clean macam ni. Oh, kalau dapat clean data macam ni, seronok lah. Sebenarnya kalau buat report. Dia sebenarnya yang penat nak buat report tu sebab nak kena clean data tu sebenarnya. Tapi basically kalau misalnya selalunya kalau misalnya kata kita minta rasanya selalu dapat macam bentuk raw data lah kan. Kita yang akan olah kan. Melainkan kalau misalnya kata data tu memang dah diolah. Maksudnya data tu contoh dia macam klinik satu Malaysia. Lepas tu dia ada jumlah terus satu. Ataupun dia ada jumlah terus 10. Macam tu. Contoh data ni dah macam ni lah kan. Data yang dah diolah maksudnya. So macam ni kita tak boleh nak buat apa lah. Kalau misal kata boleh minta data raw tu. Apa yang 10 ni. Contoh 10 ni ada pecahan dia. Mungkin pecahan by tempat dia. Pecahan by dia punya apa amenity dia ataupun dia punya apa type dia. Mungkin ada beza. Tak sepertinya kali satu Malaysia ni oh 10 ni 10 10 semua sama. Tak, mungkin nama dia sama tapi data dalam dia tu lain. So sebaik-baiknya kita ada data yang pecah macam ni lah. Individual data. Macam tu. Okay, clear? So bila kita dah dapat data yang macam ni. Okay, kita dah dapat data clean macam ni. Okay. So bila kita dapat data clean macam ni, kita lempak lah. Kita ada name, kita ada let long, kita ada staff capacity, amenity, change ID, emergency. Ni basically macam orang kata data-data yang ditarik daripada database. Okay? Okay. Next. Untuk kita pakai file upload ni, dia hanya terima CSV sahaja dan data dia hanya UTF-8 je. UTF-8 tu panjang cerita lah. Dia maksudnya kod yang standard lah dia pakai. Okay, tak apa. Bila kita, okay. Kita go through So, kita pergi ke file upload. Kita double click. Dia akan keluar macam ni. So, yang atas ni tak apalah. Dia hanya penerangan lah. So, sebelah ni kalau misalnya kata pernah buka, dia akan tunjuk lah apa data yang kita ada sebelum ni. Okay, so dia ada dua cara sama ada kita boleh drag and drop ataupun kita boleh click to upload file. Ikut masing-masing lah. Mungkin ada suka yang drag drop, ada mungkin ada klik to upload. Macam saya buat hari ni adalah klik to upload lah. So kita klik to upload, dia akan keluar satu apa apa explorer sebelah ni. Dan kita cari data kita tadi. Kita download, kita pergi sample data. Okay, open. So bila kita klik open, so dia akan keluar macam ni. Dia ada total save file, number of file, creation date dan last modified date. Okay. So kalau kita tengok kat sini, dia ada 100 MB saja use. Maksudnya data tu tak boleh lebih daripada 100 MB. Okay. Kemudian kita ada button add file. Sekiranya kita ada data lain yang kita masukkan dalam satu report. So maksudnya dia boleh support multiple data. Tapi make sure kedua-dua data tu bawah daripada 100 MB. Dicampurkan di bawah daripada 100 MB. Okay. Okay. Kemudian, okay. Kat sini adalah file yang kita masukkan tadi lah. Okay, kita dah masukkan simple data, headset Malaysia, CSV. And then kita nampak success error. Error. Okay. Error pula dah. Okay, kita nampak success error. Okay. Jangan panik kalau nampak success error ni. Ada setengah orang tu bila nampak error tu, macam mana ni? Macam tu kan. Jangan panik. So, klik je kat error ni. And then dia akan keluarkan apa masalah dia. Dia cakap kat sini, ada masalah dalam proses yang kita upload tu. Kita just bacalah. File ni mengandungi masalah. Dekat row 2415 ada invalid character. Maksudnya ada karakter yang pelik. And data ni hanya
hanya support UTF-8 encoded character. Okay, UTF-8 encoded character ni senang kata mudahnya adalah yang huruf yang kita kenal. A, B, C ataupun simbol yang kita kenal. Apa, koma ataupun titik ataupun dash, itu adalah UTF-8. Ni basically dia kata ada data yang pelik, dia kata. Okay, so kita tengok. Row 2415. So kita pergi kat Excel tadi tu, kita cari row 2415. Kita scroll sampai bawah, data ni ada apa-apa ni? 2467, 2467. Okay. Dia kata tadi 2415. Okay, kita nampak dah. So kita nampak ni ada ada sebenarnya yang ni dia boleh baca. Yang ni dia tak boleh baca. Sebab yang ni bukan UTF-8. Okay, so kalau macam ni saya tengok kita delete je lah sebab longitude latitude pun tak ada. Tapi ni bergantung kepada data yang diterima Macam saya ni, yang ni saya buat memang simple, saya saja buat, ada salah pun. Tapi kalau macam kata kita ambil daripada database ataupun kita terima daripada orang, make sure data tu valid lah. Maksudnya data tu betul lah. Kat situ kita memang macam mana pun nak buat report ni, mesti kita kena go through satu-satu, tengok data tu sampai berpinar lah mata katanya. Okay, so yang ni macam saya ni, saya delete je lah. So siapa yang follow saya sekarang ni, bolehlah delete bahagian ni. So kita klik tadi tu, kita right click, kita right click, lepas tu kita delete je. Okay, kemudian kita nampak yang atas ni pun ada tanda soal. Okay, so tak apa, kita rasanya yang ni okay. So kita control save. Ataupun pergi dekat file, kita tekan save. Save je. Nanti dia save balik. Okay. Kemudian kita kecilkan balik, kita tekan OK. Lepas tu kita delete balik data tadi tu. Delete balik, lepas tu kita add file balik. Kita tengok pula apa masalah kali ni. Ada tak yang dia tak boleh baca lagi. So, dia uploading, processing. Okay, uploaded. So, bila je dah hijau macam ni, maksudnya data tu dah dia boleh terima lah. Okay, so maksudnya dah tak ada masalah dah. Dah tak ada lah macam apa, huruf pelik-pelik ke apa kan. Macam tak faham kan. So make sure kalau misal kata ada error tu, kita ni lah, kita survey lah sikit. Mungkin ada error bukannya kadang-kadang pasal raw data tu, data boleh play, kadang-kadang tak ada header and sebagainya lah. Okay, satu lagi saya lupa nak cakap. CSV, siapa yang pernah bermain dengan data, okay, CSV selalunya dia tidak selalunya lah, untuk report-report ada setengah tu dia tak ada atas ni tau, dia tak ada header. Selalunya dia terus data. Ha. Okey, untuk data studio ni dia perlukan header. Dia perlukan kepala kolom tu. Sebab untuk dia tentukan okey, row A ni apa data dia sebenarnya. Untuk dia kenal pasti header-header tu. Okey. Mungkin ada setengah macam saya buat dulu untuk Tableau. Uh, saya bila pakai CSV saya tak memerlukan data atas ni. Boleh juga ada, tapi boleh juga tak ada. Ataupun macam siapa bermain dengan database kan, selalu siapa yang main database ni faham lah. CSV ni memang header tak tahu, kalau kita include sekali dengan header dia, dengan header sekali masuk dalam database. Okay. Okay, so bila kita dah save, kita dah ada data yang clean macam ni. So kita masuk, kita tengok, data kita pun dah upload, kita tekan je add. Kita klik add dan dia akan keluarkan, dia akan bagi satu confirmation lah, yang mengatakan kita nak masukkan data ni ke dalam report ni. Okay. Kita just tekan je add to report. Okay. So bila add to report, dia akan keluar satu kertas putih, macam kertas, orang kata kertas apa, kertas graf ni kan. So dia akan keluarkan satu kertas putih and then dia akan keluarkan kata example lah data yang kita boleh buat. So kat sini kita boleh tengok table data kan, Guardian ada 57 record count. Record count ni maksudnya dia kira satu-satu data tu. Maksudnya dia kira satu-satu data, satu-satu data ni dia jumpa Guardian ni berapa kali. Dia jumpa 57 kali. Macam itulah. So benda ni dah siap-siap lah di auto kira. Okay. Tapi buat masa sekarang ni kita tepikan dulu, kita delete je. Tak nak guna lagi. Okay, kita klik, lepas tu kita klik, tekan je delete, button delete dekat keyboard tu. Okay. Okay, so bila kita dah masukkan data, kita akan nampak lah paparan yang macam kat depan ni. So siapa yang follow saya tu masih
follow ke laju ke. Kalau Ah, laju cakap tau. Mal, Ya saya. Jad, Ya saya. Jad, sorry, patah balik boleh tak? Dia Patah guna balik kat macam mana tu? dekat yang muka depan yang connect to data tu, Muka depan connect ke data tu. Ha. add data to report tu, pilih yang mana Okey. tadi? Google Analytics ke Bukan, pilih file upload. file upload Ha. Jad. Ha. So dekat kalau Oh, kita buka tadi, ah. and then kita akan keluar data sini kan. Lepas tu scroll sikit ke bawah, nanti nampak bawah Google Apps tu ada file upload. Okey, file upload. Okey, double klik. Okey. Okay, next kita klik to upload file ataupun drag. Terpulang lah, boleh drag and drop ataupun nak klik to upload. So, kita klik to upload file and then cari data yang saya bagi tadi lah, yang dah download tadi tu. Ah. Okay. Download dulu lah maknanya data tadi tu ya. Ya, download dulu. Sebab saya gunakan saya CSV. Kita boleh je Oh, kalau nak gunakan Google Sheet. Tak ada masalah. Kita connect dengan Google Sheet macam tu. Tapi alright. So, untuk hari ni saya ajar file upload lah. Cik nak tanyalah. Ya, saya. Kalau nak gunakan data cik tu, that mean kita kena download dulu data tu dulu baru boleh masuk ni lah. Ya, betul. Ah, Sebab tu saya that's suruh why download dia tadi. tak kata sepatutnya kena download dulu baru boleh guna data yang cik bagi kan. Oh, tak, saya dah beritahu tadi. Masa awal tadi saya suruh download dulu. Download Okay. Download dulu. Okay, siapa yang nak follow tadi, download dulu data tu. Okay, so bila dah download nanti, kita dah dapat file kat dalam download ni. Kita klik je data ni, simple data headset ni Malaysia. Kemudian kita open. Just sorry, Ya, saya. bila saya dah klik file upload tu, dia tulis authorize. Kena authorize dulu ke macam mana? Yes, tekan je authorize. Oh, okey. Kena authorize. Sebab dia kata, dia nak bagi kebenaran lah supaya, sebab yelah, dia kan luar punya data. So, kalau misalnya kata, dia nak ada akses kepada komputer kita tu je. Macam Android, macam phone, kalau kita install baru kan, dia minta macam-macam apa. Macam authorize kan, macam tu je lah. Sama je. Faham. Okay. Alright. Okay. So, semua okay. Maknanya kalau ada raw yang problem tu, kita delete kan ya? Delete characters. Kalau misalnya kata, kalau macam kes saya, data saya tu, yang mana yang ada masalah tu, yang dekat apa, 2,000 lebih tadi tu, Cepat saja. delete je data tu. Satu row tu delete je. Alright. Okay. Okay, saya teruskan Okay, boleh. Okay. Okay. So, bila kita dah masukkan data tu, yang kita dah add data tu dalam report tu, kita akan nampak lah paparan macam ni. So, kita akan nampak tentang report, kita nampak file, edit, view, insert page, around dan sebagainya lah. Lepas tu kita nampak yang tools kat atas ni. Kalau kita tengok tools kat atas ni, lebih kurang macam Excel lah sebenarnya. Lebih kurang lah, tapi tak sama pun sebenarnya. Okay. So, benda pertama yang kita buat adalah kita rename balik kita punya report. Okay. So, kita rename balik report kita. Terpulang nak tulis apa? Macam saya tulis health site Malaysia. Okay. Sebab data ni saya dah ambil daripada apa? Data ni saya ambil daripada dosen. Memang data public lah. Memang data ni boleh di access. And then saya ada tambah sikit lah kat profit sale tu. Saya tambah. Main tambah je lah. Tapi bukan betul pun data tu pun. Okay. So, bila kita dah buat kita dah tukar nama report tu, okay. Dekat belas kiri sekali kita akan nampak file. Okay. File ni macam biasalah. Ada share, ada report setting, version history. Okay. Data studio ni yang bagus ni sebab dia ada version history tau. Maksudnya kita boleh save history. Maksudnya kalau misalnya kata contoh lah, kita dah buat.
Lepas tu kita save. Okay. Lepas tu kita pun buat version history, kita buat name history ni kan. Okay. Kita klik. Okay. Lepas tu kita buat nama version dia, contoh help 1. Contoh ni contoh Okay. Lepas tu kita rasa macam tak cantik lah ni. Kita buat lain pula. Kita buat lain. Lepas tu alamak dah salah buat. Dah kita nak revert balik yang lama balik kan. So kita pergi je lah kat si version history. Lepas tu kita tengok apa history yang kita dah pernah buat. Semua dia akan keluar kat sini. Jangan risau. Kalau misal kata dah tersilap buat ke, dah terlajak ke, boleh undo. Boleh undo tak ada masalah. Cuma kalau misal kata dah jauh sangat dah buat kan. Kalau ada masa tu undo pun dah tak guna dah masa tu. Okay, so macam tu lah kita buat version history tu. Dia bagus dekat sini lah sebab kalau in case kalau report kan, kalau lalu kita kena tengok cantik tak cantik, kita try and error kan. So. Okay, kemudian kita ada publishing setting. Lepas tu kita ada new report, make a copy and download as. Kita boleh download lah report tu sebagai PDF. Bila kita dah siap tu, kita boleh download sebagai PDF. Okay. Kemudian, kalau kita buat dekat data studio ni, contohlah kalau kita connect kepada data yang live. Maksudnya data tu kita connect contoh kepada Google Sheet. And Google Sheet tu pula connect kepada Google Form. Okay. So Google Form tu akan update setiap hari betul. Akan update setiap hari. So dekat report ni pun dia akan berubah setiap hari. Mengikut data sheet yang ni. Tapi untuk hari ni kita gunakan data daripada Excel lah. Maksudnya data Excel lah. Kalau kita ubah kat Excel barulah dia berubah. Tapi kalau dia tak ada ubah tu tak ada apa-apa lah. Okay. Bila kita download ke PDF, data tu akan jadi kekal lah. And then ada embedded report. Embedded report ni kalau misalnya kata siapa yang mungkin ada sistem nak embed report yang dah dibuat dekat dalam sistem tu, itu part lain lah. Itulah lain lah. Okay. Okay. Next kita ada edit. Okay. Next kita ada edit. Okay. Kita ada edit macam biasa lah. Macam kita tengok dekat Excel, kita tengok dekat Word semua dan sebagainya. Kita ada undo, redo, cut, copy, paste, paste special, delete, duplicate, select all dan select none. Macam biasa je. Jangan risau. Apa yang kita tengok atas ni semua macam biasa. Ada yang luar biasa nanti saya akan terangkan. Okay, next kita ada view. Okay. View kita ada snap to, grid ataupun smart guide. Okay, beza dua ni adalah kalau kita tengok dekat kertas putih tekan kita ni kan, kita ada grid kecil-kecil kan. Okay. Kita boleh pilih dia sama ada kita nak snap to grid ke ataupun smart guide. Okay, kalau snap to grid dia akan jadi macam ni. Okay. Saya contoh ni Okay. Bila kita follow ni, dia akan nampak tak line tu dia akan ikut grid tu. Mungkin ada setengah yang suka pakai grid-grid ni kan sebab nampak kemas lah kan. Kita boleh kira berapa kotak jarak semua kan. Okay. And satu lagi adalah smart guide. Smart guide ni macam apa kata Excel ataupun Word. Dia ada, kalau tengok kan, dia ada nampak line merah tadi tu. Nak mengatakan di center. Ni adalah smart guide. So terpulang kepada masing-masing nak pakai snap to ke ataupun nak pakai grid ke ataupun nak pakai smart guide. Macam saya suka pakai grid sebab saya rasa saya lagi selesa pakai grid sebab yalah kita boleh fit berapa, kita boleh kira kotak jarak-jarak kan. Okay, next kita ada insert. Okay, insert ni adalah semua cat-cat yang ada yang boleh digunakan di dalam data studio ni. Okay, tapi nak buat cat ni kena berdasarkan data lah. Macam mana data tu, boleh ke data tu buat time series chat, boleh ke data tu boleh buat combo chat, pie chat, table chat, bubble map, view chat. Kita tengok pada kesesuaian data tu. Kalau contoh lah kita buat data, kita nak buat kita nak buat ni geo chat. Tiba-tiba tak ada longitude, latitude, tak ada nama negeri, tak ada apa. Hanya data nombor-nombor sekian. Mana boleh nak buat geo chat? Macam itulah. So yang ni based on data lah, kita tengok apa yang sesuainya data tu untuk dijadikan chat apa yang sesuai. Macam tu. Okay. So bila kita tengok ke bawah sikit, kita akan nampak bahagian ni. Drop down list, fixed size list, input box, advanced filter, slider and checkbox. Ini semua adalah filter. Untuk filter dia. Nanti saya akan terangkan macam mana filter tu. Okay, kemudian kita ada rate range control, data control. Ini pun filter juga. Masa kita ada URL embed. Yang ni kalau misalnya kata kita ada URL, ni adalah
orang panggil, saya panggil tools lah, tapi saya tak tahu orang lain panggil apa. So saya panggil tool. Okay, ini kita nak tulis teks, kita nak buat, nak masukkan gambar, nak masukkan line, nak masukkan rectangle dan circle. Lepas tu bawah sekali ada new page. Okay, next kita akan pergi ke page. So dalam studio ni kita boleh buat multiple page. Maksudnya kita boleh buat dia macam slide. Okay, contoh sekarang ni kita kat page 1 kan. Lepas tu kita klik new page. Nanti dia page 2. Nampak? Ada page 1, page 2. Yang ni kat sini pun kita boleh sortkan mana nak page 1, page 2 macam tu. Macam slide. Macam slide biasa. Okay. Kemudian kita boleh duplicate page. Mungkin ada tengok, oh dah duplicate ni, macam kita nak duplicate report ni. Kita duplicate balik. Kita guna page itu, next page, previous page dan first page dan last page. Okay. Next kita ada arrange. Kita ada nak susun dia lah macam mana. Nanti kita, bila kita buat nanti kita akan go through ni semua. Jangan risau. Okay. Kemudian kita ada resource. Ini adalah untuk kita manage kita punya data kita. Ataupun kita nak manage kita punya filter, kita nak manage kita punya dimension value color ataupun report URL parameter dan sebagainya. Yang ni pun semasa buat nanti kita akan go through lah. Risau. Dan help ni adalah penerangan je lah. Biasa kalau misalnya kata ada siapa yang nak watch tutorial, mungkin tutorial saya ni mungkin tak lengkap ataupun mungkin yalah beginner kan. Pun kita boleh tengok watch tutorial. Diorang akan ajar lagi advance and lagi macam-macam diorang ajar. Sampai saya pun kalau tengok watch tutorial, data ni macam mana diorang pakai pula kan. Kita pakai data simple je. Tapi diorang macam-macam data diorang pakai. Okay. Next kita akan ada satu ni lah, tools kita. Tool ni sama je macam dekat atas. Dia ada undo button, dia ada redo button, dia ada pointer selection mode. Lepas tu kita ada add data. Add data ni kalau kita klik, dia sama je macam yang dikeluar macam tadi tu, connect to data tu. In case kalau kita nak tambah extra data kan. Kalau misalnya kata ada 2 spreadsheet yang kita nak jadikan satu report, ada boleh jadi macam dua Google dua Excel yang berbeza kita nak jadikan satu report. Dia boleh jadi. Okay, kemudian kita ada add chart. Add chart ni tadi tu lah, yang time series lah, dia punya chart-chart dia tadi tu. Okay, kalau kita tengok kat belakang ni, hello, ada. Okay, so kalau kita tengok dekat community visualization ni. Okay, yang ni community visualization ni adalah community data studio ni, maksudnya orang-orang lain yang buatkan chart-chart yang orang kata custom made lah. Ada Gauche, ada Radar Chart, kita ada Gantt chart, kita ada Sunburst. Kalau kita tekan explore more, ada berbagai-bagai lagi chart-chart yang kita boleh guna. So yang ni saya rasa saya takkan guna lah, sebab yang ni dah lain punya ni lah. Dia ada macam-macam lah, funnel chart lah, kita ada Sunburst lah, kita ada record diagram dan sebagainya. Okay, next adalah add control. Add control ni adalah filter. Filtering yang saya cakap tadi. Drop down list, success list, input box dan sebagainya. Okay, next kita ada URL embedded. Yang ni kita ada image kalau nak masukkan gambar. Yang ni kita boleh masukkan teks ataupun tulisan. Kita masukkan line ataupun ada arrow, ada elbow connector dan curve connector. Yang ni boleh buat, ni masalah. Dan kita ada shape. Shape dia terhad sikit lah. Dia ada rectangle dan circle. Kat sini kita akan keluarkan kreativiti kita. Nanti kita akan keluarkan kreativiti kita macam mana kita nak buat report tu. Okay. Okay, so dan dekat sebelah kanan ni kita ada themes and layout. Okay. Untuk saya suka buat themes and layout ni pada akhir. Maksudnya saya dah buat report tu dulu, baru saya buat themes and layout. Tapi kalau misalnya kata ada setengah orang dia suka, check themes and layout dulu. Tak ada masalah, buat je. Kita scroll ke bawah and then kita klik je constellation. Contoh, kita nak background hitam. So dia akan jadi background hitam. Kotak-kotak dia pula dia akan jadi macam mana dalam gambar ni. And color graph dia pun akan jadi macam mana dalam gambar ni. Macam tu lah. Kita nak groovy. Nanti klik je lah groovy. Tak ada masalah. Nanti kalau kita buat shape, contoh lah shape kan. Pun dia akan ikut, nampak? Dia akan ikut balik color yang kita pilih tu. Ataupun kalau lah misal kata nak, kalau kita tengok sini kan, Allah tak kenalnya lah semua color-color macam biasa je kan. Okay, nanti dekat lain kita nak edit team, nanti saya akan ajar macam mana kita nak ambil color lain. Okay. Okay, so kita mulakan data kita. Okay, first kali kalau kita tengok kat sini, kita ada add to chat. Kita klik add to chat. And then
Okay, and then first kali kita akan masuk ke dalam table. Okay, kat sini kita ada 3 jenis table. Kita ada table yang standard table. Kemudian kita ada table with bar, and then kita ada table with heat map. Okay. So saya keluarkan tiga-tiga untuk kita nampak perbezaan dia. So saya buat kat sini. Okay. Add check. Yes, slow sikit itu saja. Okay. So kita ada tiga jenis table. So kita ada table dengan record count ataupun nombor dan nama dia sendiri. Kemudian kita ada table yang siap ada bar sekali dalam dia. And then satu lagi kita ada table yang menggunakan heat map. Mana data yang paling tinggi itulah yang paling pekat sekali color dia. Okay. So kita go through satu-satu Kita pergi kat table. Okay. Bila kita klik kat table, dia akan keluar tau belah kanan ni. Kalau nampak belah kanan ni kan. Kita akan nampak macam dua tab, ada data dengan style. Lepas tu kemudian ada macam-macam kat tepi ni. Okay. Kalau kita tengok dekat tab data, kita tengok belah kanan ni adalah available field. Sorry kalau misalnya kata sebutan saya ni macam orang putih sikit. Okay. So ni adalah data-data field yang orang kata boleh digunakan lah. Ni adalah header-header ataupun kepala-kepala kolom yang berada di dalam Excel kita tadi. So kalau kita boleh nampak kita ada address, amenity, activity, ada name, date dan sebagainya lah. Semua yang dalam Excel tu semua dekat sini. Sebab itulah pentingnya kena ada header tadi tu. Sebab dia akan tuliskan dekat sini. Okay. Kemudian kita akan nampak kat belah kanan ni address ni kita nampak ABC lah. Kita nampak bentuk kalender lah. 123 lah. Apa benda tu? Itu adalah data type orang panggil. Maksudnya kalau ABC ni maksud dia kata address ni adalah bentuk teks. Maksudnya dia adalah tulisan. Dia bukannya nombor ke, dia bukannya tarikh ke, dia adalah tulisan teks biasa. Kalau kita tengok dekat kalender ni bermaksud dia kata okey, dia identify yang date ni adalah tarikh. Dia dah set kan benda tu kalender. Yang mana yang nombor-nombor tu dia akan set sebagai number. So dia akan simbol dia adalah 1 2 3 macam ni. Okay. Lepas tu kalau perasan, kita ada let long kat sini tau. Okay, let long kat sini. Tapi dia ABC. Tapi kalau kita tahu longitude yang kita kan, dia adalah geographic punya ni kan, data kan. So apa yang perlu kita buat adalah kita pergi dekat resource. Kita pergi kat manage edit data resource. And then dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar data source yang apa yang kita dah masukkan dalam tu. So kita tekan edit. Tekan edit and then dia akan keluar semua field yang kita dalam Excel tadi tu. Okay. Lepas tu kita pergi dekat let dengan long ni. Kita klik kat text ni. Ada berbagai lagi keluar data-data type ni. And kita tahu let long tu adalah latitude dengan longitude. Kita pergi kat geographic. And then kita pergi kat latitude. Okay, contohlah kita ada negeri. Ataupun kita ada bandar. Kalau bandar kita letakkan city. Kalau misalnya kata ada postcode. Postal code. Letak. Kalau ada address, tak address. Macam tu. Cuma kat sini kurang dia sebab dia tak ada dia tak ada negeri, state. Dia tak ada state. So dia more pada US punya kata format lah. Untuk negeri tu macam dia tak ada. Itu kekurangan yang saya nampak lah kat sini. Tapi kalau misalnya kata kita ada latitude longitude tak ada masalah. Kita letak je latitude, kita ada bandar. Letaklah bandar tak ada masalah pun. So let long tadi tu kita letak kat latitude dengan longitude. Kita klik. Okay, dikeluarkan betul ke nak tukar let long ni sebagai longitude dan latitude. Kita tekan terima. So dia akan keluar macam ni lah bentuk bumi. Okay. Kemudian contohlah kita nak tukar data nama dia ni sales. Tak nak sales lah ataupun staff capacity. Tak nak lah staff capacity apa benda staff capacity ni kan. Okay. Dia tiba pula. Okay. Okay. So jadi kita tengok staff capacity ni apa. Staff capacity ni C tak besar kan. Kita besar kan kita tukar. Tak ada masalah boleh je tukar-tukar nama kat sini. Okay. Okay.
kat sini adalah default aggregation. Maksudnya benda tu dia nak buat apa? Dia punya korang kata apa data macam ni kerja sekerja ada macam ni dia kata jalan kerja dia jalan kerja dia contoh macam profit kita tahu dia nombor and then apa yang kita nak buat apa sum tu maksudnya penambahan lah untuk semua sekali result kita akan dapat berapa jumlah keseluruhan ataupun kita nak buat average kita nak count berapa data mean max median ni kena study sikit lah ni side tepi dia, kalau cerita pasal ni memang panjang lah ceritanya. Okay. So yang ni boleh je Google apa tu sah average ni standard lah kalau buat report mesti insyaAllah faham benda ni. Okay. Kemudian kat bawah ni kita ada matrix. Matrix ni adalah benda yang dikalkulate. Contohnya adalah record count. Record count ni memang data studio dah sediakan. Dia dah kirakan jumlah siap-siap berapa data yang ada dalam Excel tu. Kalau kita nak tukar pun boleh. Kalau kita tak nak record count, kita boleh je jumlah. Tak ada masalah. Sama je jumlah total. Tapi kena ingatlah, jumlah ni adalah jumlah rekod yang ada dalam Excel tersebut. Contohnya macam tadi kita tengok ada 2000 lebih kan. 2000 lebih itulah yang keluar nanti. Okay. Okay, bila kita dah settle kat sini, kalau kita tengok dekat atas ni, kita akan nampak data freshness. Orang kata freshness ni macam dia data balik lah data ni berapa lama kan. Okay, kat sini dia tulis 12 hour. Bila kita klik, okay, untuk file upload memang dia akan fresh data setiap 12 jam. Maksudnya, kalau misalnya kata ada perubahan data dalam Excel tersebut dalam masa 12 jam, secara automatik dia akan refresh balik. Dia ada cara manual lah. Nanti saya akan tunjuk sama yang go through tu yang kita boleh tunjuk. Kalau misalnya kita pakai Google Sheet, okay, bila kita tekan data freshness ni, paling cepat dia boleh refresh balik data tu secepat 15 minit. Okay, setiap 15 minit dia akan refresh secara automatik. Okay. Lepas tu community registration access on ni, kalau misalnya kata kita nak bagi access kepada community, boleh. Kalau tak nak, kalau macam kata data tu private ke apa, kita off je lah, tak masalah pun. Okay. So yang ni kita dan okay, add field dengan add parameter ni, sekiranya ada penambahan field yang kita nak buat ataupun kita tengok data tu tak ada tapi kita nak buat data tu sendiri, kita boleh add field ataupun add parameter, tapi saya takkan masuk dalam tu lah, kita gunakan data yang sedia ada sahaja. Okay. Okay. So bila kita dah ni kita tekan done tadi, lepas tu kita dah ni kita tekan je close. Tak masalah. Okay, bila kita dah tekan close, kita tengok kat available field ni. Ya Allah, lidah aku pendek. Okay. Kita boleh tengok dekat lag dengan long ni, kita dah tengok dia dah bentuk bumi dah, bentuk globe dah. Okay. Okay, so kat tepi ni pula adalah data-data yang kita nak manipulate lah table ni. Okay. So first kali data source kita tak ada masalah kat situ. Kalau satu data source je tak ada masalah, kita pakai je data source tu. Kalau misal kata ada dua, and then kita kena blend pula data tu. Maksud blend tu adalah kiranya Excel A campur dengan Excel B, nak kena gabungkan pula. Tu blend data, itu lain punya topik lah. Kalau kita pakai satu Excel lah. Saya tak pastilah. Saya pakai satu Excel ke. Okay. Kemudian ada date range dimension. Kalau misal kata kita ada range yang kita ada tarikh. Contoh kita ada tarikh, contoh tarikh Januari ke apa. Okay, dia minta masukkan date range tu kalau ada tarikh. Kalau tak ada, kita boleh je bangkar. Tak ada masalah pun. Kalau kita tak guna kan. Tak ada berubah pun apa pun. Cuma dia akan nampak pada, okay, kalau kita buat orang kata apa, line graph ke apa sebagainya lah. Sebab kita pakai dengan date. Okay, ataupun bar ke apa sahaja, line lah. Ataupun area macam tu lah. Okay, dimension ni adalah data-data yang kita nak tunjukkan dekat table ni. Contoh sekarang kita ada name. Okay, kita ada name, kita keluar kat sini name. Okay, tapi kita tak nampak pun jumlah ni. Mana nak datang jumlah ni? Kita tengok kat matrix. Matrix ni adalah perkara-perkara yang boleh dikalkulate. Okay, yang boleh dikalkulate. Contoh kita buat. Okay, kita tambah. Contoh kita nak tambah dekat table ni kan. Okay, kita nak tambah apa lagi? Kita dah ada name. Kita nak healthcare type dia. Kita drag and drop. Benda ni mudah sebab dia menggunakan drag and drop saja. Kita boleh je ambil daripada available field ni. Kita pergi kat profit ni. Kita klik. Kita drag. Pergi kat add dimension. Paste.
Dah keluar. Okay. Macam saya cakap tadi, dimension adalah perkara yang kita tak boleh, orang kata sum upkan lah. Maksudnya tak boleh dikira. And metrik ni adalah perkara-perkara yang boleh dikira ataupun boleh dibuat dalam kerja. Tapi kenapa saya masuk profit dekat dimension? Tak ada masalah. Profit dekat dimension pun boleh masuk, profit dekat metrik ni pun boleh masuk. Tapi beza dia adalah bila kita masukkan dekat profit, dia akan sum lah. Dia akan jadi sum lah. Contoh, Guardian. Sebab kita tak pecahkan kan. Guardian. Ada 46 data Guardian. So, dia campurkanlah semua profit. Dia tak adalah individual punya data. Kalau kita masukkan dia dekat add dimension, dia akan pecah lah. Dia akan pecah lah semua jadi satu-satu. Nampak? Jumlah pun jadi satu-satu. Nampak beza dia? Okay. Okay. Masih bersama saya semua. Okay. So next, kita ada kat matching ni, kita ada benda yang boleh ditambahkan lah. Maksudnya kalau kita nak buat calculation ke, kita nak buat sale. Contohlah sale, kita nak buat sale. Kalau sale, kita tambah sale. Lepas tu dia ada dah berapa ni sebab dia dah pecahkan by profit. Sebab tu dia jadi satu-satu. Kalau kita buang lah profit ni, dia akan jadi macam sama je lah macam orang kata apa. Sama je lah macam uh, sekejap. Sama je lah macam mana profit tadi tu, di sum je semua balik. Okay. Kemudian kalau kita pergi scroll bawah, kita akan nampak optional metric. Yang ni kalau kita onkan dia, kita akan nampak lah dekat view nanti. Apa yang ni saya akan tunjuk nanti. Okay, kemudian kita nak keluarkan satu row ada berapa banyak row yang kita boleh satu page tu berapa banyak row yang kita boleh nak keluarkan. Kita paling max pun kita boleh keluarkan sebanyak 5,000 data dalam satu page. Kalau misal kata data tu lebih daripada 5,000, dia akan pergilah page 2, page 3, page 4. Tapi satu page tu bersamaan dengan 100 data. Okay, dia kata kat sini 100 data. Tapi bila tengok kat sini, baru sampai 8. Mana lagi 92 lagi. Okay, jangan risau. Kita tekan view ni, kat atas ni, dia akan tunjukkan macam mana paparan tu nanti. Macam mana paparan yang kita tengok nanti. Kira-kiranya orang tengok nanti macam mana. So kita tekan view, nanti kita tengok kat sini. Bila kita hover dekat table ni, kita boleh scroll ke bawah. Sampailah 100. Lepas tu kita, kalau misalnya kita nak page, kita pergi next page. Kita klik je. Nanti nampak lagi data baru. Kita nampak lagi data baru. Satu-satu sampailah 200. Okay. Kemudian kita dah tengok sini, okay, kita dah puas hati lah. Macam ni paparan dia dah puas hati. Okay, puas hati. Kita nak edit balik. Kita nak edit pula sebelah table ni. Kita tekan je lah edit. Tak salah. Okay, next. Kita klik balik pada table. Dan kita scroll ke bawah. Okay, kita ada kat sini sorting. Okay, kita nak sorting by apa? Okay, kat sini sekarang ni dia sorting by jumlah. Maksudnya jumlah ni. Okay. Sekarang ni kita tak nampak sangat sebab ada sales ni. Kita sales ni. Okay. Okay, kat sini kita nampak still lagi kan dia jumlah satu-satu. Sedangkan saya dah buang dah metrik ni. Saya dah buang dah profit and sale tu. Dah tak ada pecahan dah. Sepatutnya keluar 86. Tapi tak keluar 46. Dia keluar satu juga. So kita tahu data tetap betul. Kita boleh klik kat 3 titik ni. Kat sini dah kita boleh refresh data. Ini refresh data secara orang kata manual lah. Kan macam tadi saya cakap, start data tunggu 12 jam kan. Tak adalah nak tunggu sampai 12 jam baru kita tengok balik. Tak ada. Kalau nak refresh data, kita boleh je refresh kat atas ni. So kita tekan klik 3 titik ni, kita tekan refresh data. Okay. So bila refresh data, data masih lagi. Ni, lepas tu barulah saya perasan yang sebenarnya kita dekat row yang ke 100. Lepas tu lagi satu. So kita scroll balik ke atas. Dia leceh dia sikit sebab ni lah. Kita kalau macam kata kita scroll ke bawah, kita 3D, dia kekal pada tempat yang kita ni. So kita tekan edit balik. Okay, dah keluar dah. Tak apa. Okay. Okay. So masuk balik pada sort tadi tu. Okay, kita sort sekarang bagi jumlah.
descending. Maksudnya descending biasalah daripada besar ke kecil. So, contoh kita nak ascending daripada kecil ke besar, kita tekan je ascending. So dia akan keluar lah satu, tapi yang 46 semua ke belakang lah. Okay, descending. Descending. Okay. Contoh kalau kita kata kita nak sort by sale. Ya. Oh, yang sort pertama ni kita tak boleh nak tukar Sorry. Untuk secondary sort, kita nak sort menggunakan sale. Satu ni sort. Kita boleh klik. Sale. Dan descending. Okay. Kalau misal kata pakai kalau misal kata kita pakai secondary sort ni pun, kalau misal kata kita nak sort dia menggunakan cell, kita boleh lah letak ascending atau descending. Ah, So basically biasanya kita akan tengok lah data mana yang banyak dan ni. Tapi selalunya kita jarang guna secondary sort ni. Macam saya jarang guna secondary sort. Saya gunakan yang selalunya orang nak tengok yang paling besar. So kalau misal kata nak tengok yang besar, kita buka lah kat sebelah ni. Okay. Kemudian kita ada table filter. Sekiranya kita nak buat custom filter, maksudnya kita nak siap-siapkan table tu hanya tunjukkan guardian saja. Okay, saya tunjuk kat sini. Kita klik kat kita balik sekejap Saya just buka. Okay. Kita klik dekat add a filter ni. Kita klik dia. Nanti dia akan keluar pop-up bawah ni. Okay. Nanti kita bagi je nama. Nak bagi nama apa? Filter table guardian. Contoh. Okay. So kita kat sini kita boleh include atau exclude sama ada nak masukkan ataupun nak keluarkan data tu. Sekarang kita include lah sebab kita nak data guardian tu. Okay, dia kata select field. Okay, select field kita tahu guardian tu adalah nama. So kita klik nama. Lepas tu kita kata select condition. Okay, condition tu nak equal to ke atau contain ke, start with ke, right, mesh ke, apa, bawah ni saya tak pernah guna lah. Saya selalu guna yang ni lah atas ni equal to content tu ataupun start with. Start with ni kalau misalnya kata start dengan huruf G. Kita boleh contoh G kan. Tambah sini G. So nanti kita listkan semua yang huruf G. Kalau misalnya kata kita nak equals to. Nak equals to. List. Guardian. Guardian. Okay. So kita guardian. Okay. Kemudian aku hujung ni tak ada O. Yang ni kita kena belajar sikit lah pasal susunan data. And or data apa and or apa lagi. If, EL semua tak ada kot. Rasa or and not in, not semua tu lah. Belajar sikit lah kalau misalnya kata nak buat advance punya ni. Kalau tak nak kita just pangkai lah or. And then ataupun and nampak or atau and. Okay, lepas tu kita save. So bila kita save, hanya keluar data guardian je lah. Kenapa guardian ni dipecah dua? Sebab satu ada headcare farmasi. Satu tak ada headcare farmasi. Kalau kita buang headcare farmasi ni, contoh kita buang headcare farmasi ni. Kita buang. Data je ada, guardian ada 57 data. Macam tu. Lagi banyak yang kita masukkan dalam dimension, lagi pecahlah data tu. Okay. So kalau misalkan tak nak filter ni, kita buang lah. Okay. And then last kali adalah interaction. Interaction ni adalah kita boleh buat dia apply filter. Kita tick je, dia tick atau tak untick je. Okay, apa dia buat adalah dia jadikan table ni sebagai filter. Contoh. Okay, so kita ada 3 table kat sini kan. Okay, kita pergi klik view. Kita dah klik apply filter ni, kita klik view. Okay, bila kita klik view, okay, kita tengok ni macam table biasa kan. Okay, contoh kita scroll. Oh, aku nak tengok lah klinik ibu dan anak ni. Klinik ibu dan anak ni kat mana long leg dia, apa amenity dia. Okay, kita pun klik ibu dan anak. So, table-table yang lain dia akan refer balik kepada table yang pertama ni sebab dia jadi filter. So, bila kita klik yang tepi-tepi ni semua akan berubah mengikut data yang kita klik tu. Kita boleh jadikan semua report kita sebagai filter, tak ada masalah. Contoh kita klik ibu dan anak, tiba-tiba ada ni. Ni pun kita set kita set sebagai filter, kita klik. So, kita boleh drill down, ibarat macam drill down lah. Macam tu. Tapi banyak ni lah. Okay. Alright.
Ni adalah untuk table. Okay, lepas tu kita pergi pula dekat, dia sama je kalau kita tengok ni kan. Okay, kita pergi total data ni. Sorry. Kita skip pula ke total data. Okay, kita buat tengok ke table kedua ni. Pun sama juga. Okay. Lebih kurang je. Dia punya benda-benda dia sama je. Okay. Okay. Next adalah style. Kat semua chat nanti semua sama je. Dia ada data, dia ada style. Okay. Dia ada data, dia ada style. Okay. Lepas tu kita klik kat style ni. Okay. Bila klik kat style ni kita boleh orang kata mencantik ataupun mengikut kreativiti masing-masing untuk mencantikkan table ini. So kita nak show header, tak nak show header pun boleh. Dia keluar macam tu. Kalau misalnya kata kita nak wrap text, kita wrap text kalau text tu panjang sangat kan. Kita nak tukar tulisan ni warna apa? Tukar warna ungu. Contoh. Saya salah ni pula. Tukar warna ungu. Warna ungu. Tulisan pun jadi warna ungu. Untuk header. Untuk header baca kat sini table header. Dia akan kawal untuk header saja, yang atas ni saja. Okay, lepas tu dia kata table color. Dia setengah kan dekat Excel kan suka kan. Apa setiap row berbeza-beza color kan. Tengoklah kalau odd row apa sebagainya. Tengoklah. Kalau kita odd row, yang mana yang nombor odd ataupun nombor ganjil, dia akan jadi warna biru lah. Ataupun nombor genap. Ataupun nak semua sekali se-border cell dan sebagainya. Yang ni boleh explore lah nanti. Okay, table label. Table label ni pula dalam ni pula nak warna apa? Kita nak warna putih. Contoh. Dah tak nampak dah. Okay, kita ambil balik warna hitam. Ataupun kalau misalnya kata kita dah tak tahu kan. Kalau apa pula dia pakai tadi kan. Kadang-kadang color lebih kurang ni yang kita tengok kan. Tekan je reset. Jadi oleh hitam balik. Yang ni pun sama. Tekan je reset. Dia akan jadi warna balik. Hitam balik. Okay. Okay, kemudian kita ada table body. Kita ada row number. Kalau tak nak row number pun tak apa. Ada setengah orang tak suka. Dia kadang-kadang dia ada hasad dengki dengan apa benci dengan nombor tu. Tak tahulah sebab apa kan. Tak ada saya gurau Okay, contoh kalau misal kata tak nak row number pun boleh, nak row number pun boleh, tak ada masalah. Nak wrap tag pun boleh, tak nak wrap tag pun boleh. Kalau wrap tag macam ni lah, kalau tak wrap tag macam ni lah. Kalau wrap tag nombor dia sampai kurang hama je kan. Tapi faham lah kan, wrap tag ni selalu ada dekat dalam Excel ataupun dekat Excel, selalu Excel lah. And then kemudian kita ada table footer. Table footer ni yang di bawah ini. Kita ada show pagination. Kalau misalnya kata nak show pagination, kalau tak nak kita boleh tutup. Tak masalah. Lepas tu kita boleh compact pagination. Kita nak compactkan pagination tu. Asal dengki dengan masalah itulah. Saya tak tahulah. Mungkin ada setengah orang. Kadang saya macam saya sendiri macam, nombor ni tak sama pula dengan data ni. Kita benci, kita marah, tutup lah. Gitu Tapi untuk saya cakap row number ni adalah secara automatik. Maksudnya yang data studio yang sediakan. Bukan kita yang, bukan data daripada kita. Sebab kita tak ada sign pun data apa ni, data number tu. Dia akan ikut row yang dalam Excel tu. Okay. Kemudian kita ada footer color. Kita cuba kita tukar warna biru. Apa jadi? Saya tak nampak apa jadi. Tapi dia akan berubah lah dekat footer-footer ni. Okay. Jadikan transparent. Ada transparent apa? Okay. Oh iyalah ni ada line ni tambah line dia satu. Kecil sangat. Tak nampak. Yang lima. Bagi tebal sikit. Lepas tu kita tak kalau nampak tak berubah tak? Ni line ni nak membezakan footer tu dengan apa kata table kat atas tu. Boleh lah ni mengikut kreativiti masing-masing lah ya. Kalau misalnya kata ada setengah orang tu dia suka sangat design-design ni. Ada saya pernah jumpa orang suka design ni. Dia habis masa dekat design je. Graf ni tak siap pun. Dia design je tapi cantik design. Tapi graf ni kita lah buat. Okay? Saya ni saya gurau ni. Okay, saya kata santai kan. Okay. Next kita ada dimension. Dimension kita boleh ni lah. Kita boleh nak ketengahkan dia. Dimension ni yang ni lah. Ingat kalau misalnya kata kalau letak jumlah ni dekat orang kata dekat matrik dia akan belah sini lah. Kalau misalnya kata letak dimension banyak-banyak even kolom-kolom pun dimension adalah perkara yang tidak boleh ditambah ataupun dibuat jalan kira. Okay.
Next kita ada metric. Metric ni pun kita boleh buat lah nak number ataupun heat map. Yang ni pun kita boleh ubah. Satu table ni pun kita boleh ubah macam mana kita nak buat macam sebelah kiri kanan ni. Ataupun boleh guna yang dah diguna apa kata? Dah disediakan. Kalau buat satu table boleh juga. Kalau tengok macam tak kena lah tengok buat table ni. Kita buat heat map. Buatlah heat map. Ikut kerja masing-masing. Dan kita boleh tukar colour dia dan sebagainya. Okay. Decimal precision. Precision. Maaf lah. Saya ni bahasa Inggeris ni pekat lah. Lidah saya pendek pula pagi ni. Okay. Decimal precision maksudnya kalau misalnya kata kita ada point-point. Berapa decimal point. Kita contoh kita ada beribu-ribu kan. Kita nak 2 decimal point je. Tak nak lah sampai 100 titik kosong 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 tak nak lah kan. Nak 2 decimal point je. Ambil lah 2 decimal point jadilah 100.00. Ini pun terpulang. Boleh je set kepada auto kalau dia detect sebagai decimal point ataupun dia detect sebagai point-point ke ataupun apa orang kata boolean number ke apa ke kita set auto je tak masalah. Okay, next adalah background and border. Okay, background and border ni kita ni boleh tukar lah color background dia untuk table tu bukan untuk belakang ni table tu. Okay, yang ni pun sama border color dia punya line dia kita boleh setkan border radius ni kita boleh jadikan tepi tu melengkung bulat macam tu kalau misalnya kata ada orang yang boleh buat kan dia boleh buat kona-kona macam ni tapi limited lah dia tak boleh lah buat 3 segi ke apa kan dia rectangle dengan circle je dia bagi so kita pandai-pandai kita lah daripada situ. Okay, kemudian last sekali adalah chart header. Kita nak hover ataupun always show ataupun do not show. Kalau always show dia akan keluar sini lah. Chart header tu dia akan keluar lah nama juga. Tapi kalau tak nak kita boleh show on hover. Chat header ni orang kata apa yang hijau tekan ni always show tak nampak apa berubah pun ni button 3 titik ni header ni dia masuk dalam ni. Kalau always show dia akan dia akan masuk lah dalam table tu. Kalau misal kata show on hover bila kita hover je lah baru nampak titik ni 3 titik ni. Itu je. Okay. Alright, so sekarang ni kita ada lagi 5 minit kita buat lah. Jangan risau. Add chat apa chat-chat lain ni apa ataupun chat-chat lain ni semua lebih kurang sama je. Tengok je apa yang dia nak, apa keperluan dia nak. Okay. So, jom kita buat satu dashboard. Saya panggil ni selalu dashboard lah. Okay. So, benda pertama yang kita nak buat, saya nak buat design sikit lah. Okay, kita tambah rectangle. Okay. Tekan rectangle, kita drag dari hujung ke hujung. Okay. Dapat satu rectangle. Lepas tu kita kata, saya nak bulatkan. Bulatkanlah. Scroll ke bawah, ambil lah 40. Bulat sangat. Ambil 30. Tak boleh. 50. Okay. Lepas tu, kita pun view. Buat satu, tu kita view. Tengok macam mana dia keluar. Macam ni tak cantik lah. Ada putih lah ujung ni kan. Kat sini lah kita klik. Tekan dia arrow atas ataupun kita drag dia atas bawah. Lebihkan daripada kotak. Apa kata? Canvas ni pun tak apa. Sebab nanti result dia akan keluar macam ni. Kan cantik tu. Cantik lah sikit daripada tak ada apa kan. So, okay, kita boleh buat macam tu. Kemudian kita buatlah, kita boleh tahu gambar. Contoh kita nak gambar ikon apa? Home icon. Home icon ni adalah gambar-gambar PNG yang kecil Kalau ada gambar PNG tu lagi cantik lah. Macam saya guna yang kat sini je lah. Saya sekejap je pun. Okay. Kita open image ni tab. Sorry. Kita klik sini, kita right click. Kalau misalnya kata benda tu berbayar, make sure bayar lah ya. Kalau misalnya kata kalau ambil kat Google ni macam ni lah. Kalau tak dipaparkan kat luar tak ada masalah. Takut ada orang claim lagi kan kata tu ikon dia buat dia berbayar. Takut kita kena pula lah kan. Kalau misalnya kata benda tu belum bayar, kalau nak pakai guna ikon tu cantik sangat, bayar je. Kalau misalnya kata ada duit lah, kalau tak ada duit carilah yang free. Banyak je yang free yang risau. Okay. Next, kita pergi kat home balik. Kita dah save tadi kan. Kita dah download, kita dah save. Lepas tu, kita klik kat gambar ni. Image. Kita upload from komputer.
Lepas tu kita cari balik tadi, download tadi mana? Dekat desktop. Ni ni homepage. Homepage atau index, pakai index lah. Dan download homepage pakai index. Apalah. Okay, kita klik open. Okay, lepas tu dia akan keluar gambar macam ni lah. So kita kecilkan lagi sikit. Kecilkan. Lepas tu kita letak dekat sini. Lepas tu kita klik ni. Color tak sama lah. Color ni coklat apa? Kelabu cair ni kalau coklat, kelabu asal coklat. Kelabu pekat. Tukarlah. Tukar ikutlah apa yang nak. Jadilah lebih kurang tak nampak kan. Kita tekan view. Nampak dia ada home kat sini. Dah nampak sikit dah. Nampak home button dah. Lepas tu kita buat pula lagi. Kita tambah lagi apa. Kita nak tambah tag. Kita besarkan. Okay, kita besarkan. Besarkan. Oh Allah. Besar pula. Kalau misalnya kita terbesar sangat macam kita tak nak besar sangat pun. Kita nak undur balik. Kita boleh je tekan CTRL Z dekat keyboard. Ataupun boleh je tekan dekat sini ni. Undo. Klik je undo lah. Dia tak nak undo pula dah. Okay. Okay. Okay, kita tulis dashboard help site HEALTH site Malaysia. Okay. So kat sini bila kita dah tulis ni, kat belah kanan ni ada text properties dia. Kita bolehlah tukar size dia nak berapa. Sebabkan dia tajuk kan, kita besar sikit. Nampak sikit. Pasal dia bawah pula. Oh, sorry. Make sure highlight dulu ataupun sebelum tulis tu ubah dulu setting dia, ataupun kalau misalkan kita dah tulis, highlight Ctrl A ataupun kita jadikan dia biru, kita highlightkan dia. Kita highlightkan dia. Tak mau pula Okay, highlightkan dia, lepas tu kita tukarlah dia punya nombor dia gitu. Besar tak? Tak cukup besar lagi. Dia title dia kena padu. Besar sangat. 40. Boleh dah 40. Okay. Lepas tu sebabkan dia jadi ke bawah sebab dia punya kotak ni kecil, so kita besarkan je lah. Besarkan dashboard. So kita letak sini. Letak bawah sikit. Ingat yang atas ni dah tak nampak lah dekat ni. Kalau nak tengok balik kat view. Kita dashboard headset Malaysia. Okey lah. Boleh lah. Okay. Okay. Kemudian dekat text property ni pun kita boleh tekan sama ada kita nak centerkan dia, kita nak italickan dia, kita nak boldkan dia, selalu bold kan. Atau kita nak underline dia, selalu saya dalam ni. Lepas tu, okay. Lepas tu kita nak apa ni, remove formatting. Kalau misalnya nak remove formatting, okay, kita ada overflow. Contohnya kalau misalnya kata tulisan terlalu panjang sampai jela-jela, nanti yang overflow setting ni saya akan tunjuk macam mana. Okay. Lepas tu kita boleh tukar background border dia, background dia, tukar kepada colour biru. Kelabu biru. Okay ke kelabu biru? Kita ambil colour-colour ni lah, colour-colour pastel. Pastel sangat. Lepas tu yang ni pun kita boleh ubah-ubah dia punya design-design dia semua. Sama je macam mana yang lain-lain, sama je. Ni padding dia macam mana kita nak ke ataskan sikit, ke bawahkan sikit. Kita nak kosong je pun boleh. Ataskan ni. Secara default dia buat 8 pixel lah. PX ni pixel lah. Kalau misalkan saya nak kita pixel pula, lain cerita lah pula. Yang ni pun boleh lah, kita nak buat auto ataupun sebagainya. Okay. Okay, next. Saya akan ajar macam mana nak buat button. Okay. Sebab ada setengah kalau kita tengok data-data tu, kita boleh buat klik next je. Dia bukannya pakai fungsi-fungsi yang ni. Kita klik dekat dashboard tu, kita klik next, dia akan pergi ke next page. Saya akan ajar button. Dia ada dua cara. Satu adalah menggunakan URL. Contoh, kita buat teks. Lepas tu kita buat letak. Contoh ni contoh Okay. Contoh kita tulis kat sini next.
ataupun tak tahu tak tulis, kita pergi je, kita dah buat teks ni, kita klik, dia keluar macam ni kan, kita tekan je kat URL ni, insert link ni. Okay, insert link, display tag, tak boleh apa, next. Tulis next. Next. Kemudian, kita contoh kita ada link ke apa ke, kalau ada link macam Google Form ke apa, kita nak pergi direct terus ke Google Form, paste Google Form. Nanti saya akan tunjuk macam mana Google Form menggunakan. Lepas tu kalau sini, kita pergi je ke page 2. Lepas tu, open link unit tab, tak perlulah sebab dia bukan belah page lain. Dia page sama, so apply. So dia akan keluar biru macam ni. Tapi selalu macam ni tak cantik. Sebab bila kita nampak benda biru kan, macam nampak sangat tu link kan. Kita nak tipu orang kan. So nak buat cantikkan sikit, untuk nampakkan dia macam tak adalah nampak macam button ke apa, kita buat satu kotak. Tak kisahlah ni kotak ke bulat ke, nak buat apa buat lah. Lepas tu kita masukkan teks dalam dia. Okay. Teks ni kita ikut balik lah kotak ni. Sama-sama. Okay. Bila dah ikut sama, kita tulis next. Contoh. Next. Lepas tu ni ikut configuration kita lah. Upload. Saya nak settlekan dia. Saya nak settlekan dia macam ni kan. Okay. Okay, saya dah party macam ni. Okay. Kita buat ni macam button. Nampak macam button. Okay. Trik dia adalah kita tambah lagi satu teks ni. Tambah dah. Tambah, lepas tu kita overlaykan dia atas kotak yang sama. Okay. Yang ni pula apa yang perlu buat adalah kita klik dekat insert link ni. Yang ni kita tulis je lah apa. Macam saya sebab ni nak buat macam function je lah. Saya buat je kosong banyak kali. Okay. Reason kenapa saya buat kosong banyak kali, nanti saya akan cakap kenapa. Okay. Make sure, kalau boleh, make sure dia apa kata, dia overflow. Maksudnya banyak. Okay. Banyak dia punya display tag ni. Okay. Kita klik page in this report adalah page 2. So kita klik apply. So bila kita apply, dia keluar macam ni tau. Banyak macam ni kan. Okay. Lepas tu kat overflow setting ni kita klik hidden. So bila hidden, yang mana lebih-lebih tadi tu dia akan jadikan dalam kotak ni je. Sebab apa saya suruh buat banyak-banyak, sebab kita nak make sure kotak ni, dia setiap hujung-hujung kotak ni semua adalah kita boleh tekan. Maksudnya bila kita klik hujung ni pun kita boleh pergi ke next page. Tak adalah nanti kalau kita buat contoh, kita buat kosong je. Nanti kat sini je nak klik ni. Kita klik tempat lain semua tak pergi tempat lain. Kita kena klik kat sini betul-betul kat sini. Sebab tu saya suruh buat banyak-banyak kosong-kosong ni. Supaya dia penuh satu kotak tu. Okay. So bila kita klik overflow setting ni, kita tekan hidden. Kemudian kita pergi dekat background border ni, kita pergi dekat opacity ni, kita kosongkan dia. Kemudian kita pergi dekat light padding ni, kita jadikan dia kosong, kosong dan kosong. Okay, bila dia macam tu, kita klik je tempat lain. Nampak dia hilang. Okay. So bila kita klik view, kita nampak macam ni. Bila kita hover kat next ni, kita akan nampak dia macam ada berubah kan. Kita klik, pergi next page. Tak adalah nampak macam underlink URL standard kita buat kan. Macam ada warna biru tu kan. Nampak tak nice lah. Dia okey, tak ada masalah nak guna. Tapi macam tak cantik lah. Ni dari segi kekemasan lah. Kalau misalkan tak nak buat kan. Cuma dia renyah sikit nak buat. Okay. Okay. Ada lagi 7 minit je kita Okay, kemudian kita buatlah dashboard head size. Kita buat secara cepat je. Ni sama je. Macam mana yang nampak tu sama je. Head chart. Head chart je. Head chart. Kita klik head chart. Lepas tu contoh kan, kita tengok kita ada length lot kan. Apa length lot. Kita ada longitude dan latitude kan. Kita klik dekat, kita buat bubble map. Contoh kita nak buat bubble map kan. Sebab data kita sesuai dengan bubble map. Kita buat bubble map. Lepas tu kat sini, bila kita tengok kat kiri ni, sekejap, lambat sikit dia loading. Okay, dia dah detect length lot, lat long. Okay, dia dah detect lat long tu. Kat map ni pun dia dah point dah kat mana latitude dengan longitude tu. Dia dah nampak, dia dah tahu dah kat mana. Tak payah nak susah-susah nak cari dah. Kalau latitude tu betul-betul lah dia, kat Malaysia lah dia. Kalau misalnya kata tiba-tiba kat luar negara tu, ada masalah lah latitude tu. Check lah balik data tu. Okay. And then kat sini kita ada tooltip, color dimension, size dan colorimetric.
Color dimension ni kita nak colorkan dia lah. Contoh saya nak bezakan dia menggunakan type. Saya masukkan color dimension. Dia jadilah color. Ya, lambat sikit. See? Lepas tu kat bawah ni dia ada dah legend dia. Apa dia? Hospital, klinik, farmasi, dentist dan sebagainya. Sorry ya. Okay. Next kita ada line graph. Kita ada scatter, kita ada pivot table, bullet dan tree map. Okay, pivot table ni macam pivot table lah, macam biasa, table dan sebagainya. Okay, yang ni semua kita boleh explore, tak masalah. Sama je macam ni kita buat Excel ke apa ke, sama je. Kita tambah lagi, contoh kita nak tambah apa, tambah session. Apa beza total dengan session, sama je. Beza dia adalah sebab yang ni dia orang kata dah data tu dia kecil kan. Kalau tidak tak adalah dia tulis 25033333 kan. Tapi dia mudahkan 25K, 25,000 itulah. Okey. Okey, contoh jumlah ni kita nak tukar. Kita tak nak jumlah. Kita tak nak jumlah, kita tak pakai jumlah, kita nak pakai dia nak pakai dia profit. Masuk profit. So yang keluarlah profit. Keseluruhan tau. Ni profit keseluruhan, bukan profit setiap satu. Keseluruhan yang ada dalam Malaysia ni sebanyak 13 juta. Betul, million juta. Betul. 13.7 million. Okay. Kalau nak pakai profit sale pun boleh. Kalau nak buat banyak-banyak pun boleh. Tak masalah. Masuk je banyak. Letak kat sini. Allah kecil sangat. Masukkan. 25 ringgit. Lepas tu ke bawah sikit. Kita masuk lagi tu chat. Chat. Contoh je lah. Okay. Lepas tu kita dah masuk ke table kan. Okay. Ni sebab nak habis kan. Takut lebih masa pula. Okay. So, Allah lambat ni. Okay. So, kita buat, kita klik kat map ni. Kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Kita apply filter. Okay, dah siap lah kita punya temporary, apa kata, temporary dashboard ni. So, bila kita view, kita nampak lah macam ni. Nampak lah data ada macam ni. So, bila kita scroll ke bawah, kita klik kan, kita buat ni sebagai interaction kan. So, bila kita klik salah satu ni, dia akan effect pada semua graf lah. Kita tahulah, oh data ni Watson, kita ada 9.6K je untuk Watson. Jumlah dia satu je. Dan log dia kat bawah ni. Let long dia. Okay. Lepas tu kalau kita kata kita nak ni, kita reset balik. Klik je balik. Allah. Dekat atas ni reset boleh. Okay. Last sekali. Allah 3 minit je tinggal. Okay, last sekali. Last sekali apa tadi? Oh, ni. Teams. Okay, contoh kita nak Teams kan. Macam saya suka pakai macam saya suka pakai color. Kalau kita boleh pergi kat color.io. Sekejap. Saya buka sekejap. Color.co ni kan. Kalau misalnya kata kita tak tahu padan color yang sesuai kan. Kita buka je color.co ni ataupun tempat-tempat lain yang lain selesa lah. Kita bangkar, kita get start generator. Color.co. Kita start generator, lepas tu dia akan keluar color-color sini. Color sini, kita tukarlah lawa kan. Kalau nak tukar color, tekan je space bar. Tukar je, tukar. Contoh kita pilih, tukar, ungu ni kita suka. Oh, kenan lah ungu ni. Tekan view, tekan export, pergi kat image, letak nama color. Tak kisahlah color apa pun, export. Kemudian dia akan download, save. Lepas tu kita pergi balik dekat kita punya dashboard. Kita klik dekat asset print from image. Dia boleh detect by image tak kisahlah image tu bukan color ke. Even image daripada dashboard lain pun dia akan detect color daripada gambar tu. So kita klik download. Kita pergi dekat color. Kita pergi open. Kemudian dia akan ada suggestion 3 color yang kita sesuai. Macam ni lah. Kita pilih tadi berbalik je dia bagi suggestion. Kita pilih yang tengah. Kita apply. So dia pun berubah lah mengikut color yang kita bagi tadi tu.
Even dia punya graf-graf dia semua berubah. Akan Okay. So, masa untuk Dashboard Studio untuk kali ni itu je kot. Saya ajar yang simple dulu begini. Ah, Nanti kalau boleh explore lah. Kalau rajin explore, kita explore lah. Okay? Ah, mana? Sorry. Sorry Hijaz, yang mana Ya, tadi saya. kita nak apa tu auto dia berubah tu, maklumat data tu dia kena klik dekat mana tadi? Okay. Yang maksudnya bila kita filter contoh macam ni kan. Maps ni kita klik dia berubah semua data kan. Betul? Okay. So pergi je dekat mana salah satu kata chat yang kita nak jadikan dia filter. Kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Ni interaction apply filter. Kita klik apply filter ni. Bila klik apply filter ni automatic lah. Graph ni jadi filter. And then satu lagi saya terlepas lah. Minta maaf saya curi masa sikit kat sini kan add a control ni adalah filter macam drop down tu lah. Bila kita add control, kita tekan drop down list, kita klik drop down list, and then kita klik Allah, mana dia? Drop down list, kita klik kat sini. Okay. Lepas tu kita boleh buat setting lah. Setting nak jadikan dia filter apa? Filter nama, contoh nama kan. So bila kita view, kita boleh ubah lah nak pakai apa, type ke apa dan sebagainya lah. Bila kita view, kita klik dekat sini, dia jadi macam filter lah. Dia keluar lah semua nama-nama tadi. Okay. Kalau misalnya kata kita nak klik only, Guardian only. Dia filter lah Guardian only. Kalau kita nak semua, klik je balik semua. Okay. Alright. So ada apa soalan ke? Saya rasa ikut. Cik Memang lagi. kena cuba buat lah baru kita nampak. Memang kena buat lah benda ni. Kalau misalnya kata ada free masa boleh buat, tak masalah. Lagipun kena buat report ni selalu buat report ni seronok lah pakai visual report ni kan. Selalu sebab kebanyakan tools berbayar. So yang ni free, kita boleh lah explore. Okay. So rasa tak ada apa-apa soalan kan. Rasa clear Kalau laju saya minta maaf sangat. Kalau laju sangat. Kalau kalau misalnya kata okey, kita okey lah. So, kalau tak ada soalan apa-apa Kalau tak ada soalan saya pulang kembali kepada Puan Suryani ataupun Cik Rahim ni. Okey. Terima kasih kepada Encik Ijaz atas sesi perkongsian tadi. Alhamdulillah banyak input yang menarik dan kiranya macam satu perkongsian yang barulah. Kiranya bagaimana kita nak integrasikan data-data terutama yang melibatkan proses kerja kita. Rasanya Google Studio punya platform ni mungkin sesuai lah untuk kita nak present data-data yang berkaitan lah dengan proses kerja kita. Okey, okay, saya buka untuk kali terakhir. Maksudnya ada sebarang soalan tak nak ditanya terus kepada Encik Ijaz untuk sesi perkongsian pada pagi ini. Ada tak? Tak ada Okey. Ijaz, yang ni boleh save dalam Google Drive macam biasa kan? Boleh, tak ada masalah. Dia memang akan macam save macam biasa lah. Macam mana Google Drive and Excel dia ada auto save kan. Dia kalau auto kita save. keluar, kita tekan home balik, dia akan save lah benda tu. Oh, okay, automatically save. Ya. Tapi make sure kalau misalnya kata nak pangkah ke apa ke, bagi masa sikit lah bagi dia save. Sebab kadang-kadang kalau kita terpangkah laju kan, tahu-tahu tak save. Masalah agak. So bagi dia masa sikit untuk save. Okay.
Okey, insyaAllah untuk rekod video pada sesi perkongsian hari ini sudah direkod. Jadi tuan-puan yang berminat untuk akses semula bolehlah ke website kita Jabat Mendaftar untuk akses balik video ni. Okey, dan untuk yang terakhirnya saya mohon kerjasama tuan-puan bolehlah isi link kehadiran dan borang maklum balas program hari ini. Dan sekali saya ingin memohon maaf sepanjang berlangsungnya sesi perkongsian pada hari ini sekiranya terdapat kekurangan dan sekiranya tiada apa-apa kita akhiri sesi perkongsian kita ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Cik Izzah, terima kasih. Salam. Terima kasih Cik Iqmal, Raimi. Hmm.